Testing. Testing. Mic 1. Mic 1. Mic 2. Mic 2. Mic 2. Selama jiwa dikandung kental mengerak darah, tolak ke sisi. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, UBKL, wow UBKL. Satu matlamat terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan, jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap dengar, jangan lalai, tetap gentar, jangan nolai, setinggi manapun akan capai kita melonjak dari lantai. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang. Mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang.
Teknikal dengar Alam. Tak nak testing lah. Itu kan dia tak boleh. Testing. Nak satu. Music kan? Renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan. Jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap dekat, jangan lalai, tetap gentar, jangan lolai. Setinggi manapun akan capai, kita melonjak dari lantai. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari cemerlang, mencari cemerlang. Wow, selama jiwa dikandung kental menyerahkanlah tolak ke sisi. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. Mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan. Jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap dekat, jangan lalai, tetap gentar, jangan lolai. Setinggi manapun akan capai, kita melonjak dari lantai. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari cemerlang, menjadi cemerlang.
datang menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UDKL, wow UDKL, UDKL, wow UDKL.
salam, we are UNICAL. Baiklah, kini kita bertemu kembali dalam rancangan Sembang bersama Pakar Kibet, yang mereka membincangkan berkaitan teknologi, pendidikan dan juga kemahiran berasaskan Tibet. Dan pada petang ini kita bersiaran langsung di Cruiser Learning Hub. Untuk tahu topik apa yang menarik yang bakal dibincangkan, jom ikut kami. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam We are UNICAL. Baiklah, kini kita berjumpa lagi dalam Sembang bersama Pakar Tibet episod 2. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, maka tak lain tak bukanlah saya Kuris, Presiden Student Representative Committee UNICAL MFI, dan saya bersama rakan sekerja saya dalam konti kita petang ni. Ya, dan saya Angah, Deputy Presiden SRC UNICAL MFI sesi 2021. Baiklah, dan kami berdua akan menjadi host anda untuk petang ni. Petang ini, petang kemudian, petang minggu depan. InsyaAllah. Macam mana? Betul. Baiklah, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah sana, kini kita bersiaran langsung di Gruzel Learning Hub. Yep. Nah, cerita pasal Gruzel Learning Hub ni, Itulah. kalau student MFI memang tahulah benda apa Gruzel Learning Hub ni. Tapi kalau mak ayah mereka ke ataupun kawan-kawan universiti lain tengok, diorang tak tahu apa Gruzel Learning Hub. Okey, baik. So kalau kita nak ceritalah, Gruzel Learning Hub ni merupakan orang kata pusat di mana untuk para pelajar melakukan rujukan. Senang cerita, library lah. Library. Kalau sekolah kita panggil library perpustakaan, yang mana dalam ni semua ada. Nak buat rujukan, nak buat ulang kaji, nak buat latihan, nak rujuk FYP ke, semua ada dalam Gruzel Learning Hub. So kepada para pelajar yang mungkin tak pernah datang library ni, datanglah library. Macam kita selalu datang. Habis kelas library, habis kelas library. Ya, betul. Nampak tak? Baiklah, itulah cerita pasal Gruzel Learning Hub. Pasal Gruzel. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, macam saya cakap tadi, macam kita orang cakap tadi, kita berada dalam episod yang kedua. Maknanya dalam episod yang pertama tu, kita sembang pasal apa sebenarnya? Itulah, rugi untuk siapa yang tak tengok episod pertama minggu lepas. Adalah episod pertama kita yang mana kita bawakan banyak input-input yang menarik dan juga output-output pun menarik juga. Kita datangkan panel daripada tenaga pengajar UNICAL MFI. Mereka datang ke konti ni, mereka share ilmu berkaitan dengan specifically adalah aircon dan juga refrigeration. So beliau datang ke sini, beliau ajar dalam live macam mana nak servis aircon. So siapa yang tengok minggu lepas memang confirm dah pandai servis aircon dah. Betul. Memang datang rumah ke rumah. Itu lah buat servis nak servis aircon. Itu memang betul-betul power kiranya. Nasib baik dia tak tahan kereta tepi nak servis aircon kereta. Itu orang jual asam. Tu traffic light tak? Okey. Jadi itulah sedikit, orang kata sedikit ringkasan dalam episod kita yang pertama. Betul. Tapi what's past, stay in the past lah. Kita kena move on lah 2021. Okey, jadi dalam episod kali ni kita akan sembang beberapa topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan bersama. Betul. Kalau yang lepas kita cerita pasal aircon dengan refrigeration, minggu ni mesti ada benda lain lagi. So saya dapat tahu minggu ni kita nak bincang pasal air. Air. Tapi MFI mana ada? MFI ada air. MFI ada air. Selangor tak ada air. You MFI ada, iaitu kos baru water. Ya, iaitu ni nama dia. Nama kos tersebut ialah Bachelor of Engineering Technology in Automated Water and Wastewater System and Operation. Itu yang pertama, panjang kan? Panjang. Yang kedua pendek sikit nama dia. Water Engineering and Energy. So itulah dua kos terbaru di UNICAL MFI yang kita nak bawakan kepada anda semua hari ini. Kita nak ceritakan macam mana basically overall lah pasal kos ni. Betul pasal kos baru ni. Kalau air tu ada cerita swimming pool ke apa-apa ke? That's a tricky question. Tricky question. So memang sebenarnya kita sediakan prasarana baru lah, lebih kurang. Sebab kos baru, bangunan baru, prasarana baru. Kita nak menarik pelajar-pelajar yang baru juga datang join family kita di UNICAL MFI, join kos baru ni supaya anda jadi pioneer lah dekat sini. Betul. Jadi kepada mereka yang berada di rumah, jangan segan silu. Kalau rasa nak sambung belajar dalam bidang air engineering, water engineering, water engineering, apa lagi, masuklah ke UNICAL MFI. Daftar bersama baiklah. Dan itulah orang kata topik yang kita akan bincangkan pada petang ini. Tapi bukan kita yang bagi ilmu ni kan? Bukan. Kita ada berapa panel untuk petang ni? Untuk petang ini kita ada 3 orang panel. Dan juga satu juga panel lah juga boleh dikatakan kita datangkan khas untuk menceritakan tentang UNICAL MFI. Dan 3 panel tersebut lah yang istimewa sebenarnya. Sebab mereka merupakan tenaga pengajar UNICAL MFI dan juga orang kuat kos CWET ni lah. Air, water engineering, bukan air engineering. Okey, jadi mereka cukup-cukup expert lah. Betul. Tapi tak apa, saya yakin mereka yang berada di rumah cukup-cukup
tak sabar nak dengar dengan Betul. ilmu yang mereka disampaikan. Betul. Jadi kepada mereka yang berada di rumah, kita akan kembali lagi selepas ini. Tapi jangan lupa untuk like, share, ajak mak, ayah, adik, Betul. siapa semua, mak saudara, Mak saudara, jiran, kucing. Yep, masuk ke dalam live ini Tengok untuk live, sama-sama. share. Yep. Mana tahu kita ada hadiah ke untuk share terbanyak. Betul. Pandai aku buat sendiri. Jadi jangan lupa untuk like and share, comment guys. Betul. And kita akan kembali dalam rancangan Sembang bersama Pakar TVET selepas ini. Yap. Baiklah, kita kembali semula dalam rancangan Sembang bersama Pakar TVET. Baiklah, kalau tadi sebelah saya Angah, tak, bukan lagi Kumbang yang menemani saya. Petang ni Bunga pula yang menemani saya. Baiklah, bersama saya pada petang ini kita ada Puan Farah Salwani yang merupakan pegawai pemasaran Universiti Kuala Lumpur Malaysia France Institute. Jadi Kak Farah, kita orang biasa panggil Kak Farah. Kak Farah sihat kan Kak Farah hari ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baiklah. Jadi saya kira sebenarnya orang kata wajah Kak Farah ni tak asli lah. Sebab apa? Dalam episod kita yang pertama, kita dah pun berjumpa ataupun adakan segmen dengan Kak Farah sendiri. Tapi waktu tu dia kurang special. Sebab Kak Farah berada di rumah. Orang kata work from home, betul tak Kak Farah? Yes, betul. Ya, tapi kali ni kita terbangkan khas daripada rumah Kak Farah ke UniKL MFI untuk bersama dengan kita petang ni di konti Sembang bersama Pakar TVET. Jadi Kak Farah, macam biasalah Kak Farah, bila orang tengok Kak Farah, orang akan ingat, oh ni UniKL, ni UniKL, UniKL. Jadi Kak Farah, saya nak tanyalah sikit. Okey, saya selaku pelajar Universiti Kuala Lumpur MFI ni, orang kata MFI ni, saya tengok student MFI ni macam tak adalah ramai, tapi macam ramai juga. Tapi bila tengok convocation waktu UniKL ni kan, convocation, tengok ya Robby, mak, ramai kan? sangat. Subhanallah ramainya. Tapi saya nak tanyalah, UniKL ni banyak kampus je. Okay, so menjawab kepada persoalan kuris, okay, so sebenarnya yes. Okay, so kita sebenarnya di UniKL ni memang kita sangat special. Okay, so kita tak sama dengan universiti yang lain. Okay, sebab universiti lain memang contoh mereka ada fakulti mereka sendirilah. Okay, so di UniKL, so kita ada 12 kampus. 12? Yes, Banyak 12 kampus.
di Malaysia lah. Okay, kecuali Sabah dan Sarawak. Okay, maybe soon lah kan. Akan InsyaAllah. ada lah di sana kan. Okay, so 12 kampus di UniKL ni actually setiap kampus mewakili specialization yang tersendiri. Yup. So mungkin boleh tengok dekat screen yang kita share. So itulah 12 kampus UniKL kita. Okay, yang di mana kita ada, kalau saya nak terangkan satu-satu ni mungkin tak sempat lah kot kan. Banyak lah orang kata kan. Banyak, mungkin kita next session nanti kita akan share lagi lah, Yup. lebih detail lagi berkenaan kampus UniKL. Okay. Betul tu Kak. Tapi kalau betul-betul nak berminat, orang kata masuklah UniKL Yes, begitu. betul. Ya, jadi di paparan kaca TV anda ataupun di paparan telefon anda, kita ada senaraikan beberapa universiti Kuala Lumpur ataupun kampus-kampus yang mana 12 kampus yang di bawah UniKL ni. Ada banyak specialization. Yup, tersasul. Okey. Jadi baiklah Kak Farah. Itu orang kata kampus MFI lah. Kampus UniKL lah. Yes. Jadi kita nak sembang pasal UniKL MFI lah. Sebab kita pun ada kat MFI ni kan. Betul. Jadi Kak Farah boleh tak cerita in detail sikit kenapa MFI ni namanya France? Apa kaitannya UniKL MFI dengan France sebenarnya? Betul. Mesti ramai yang tertanya-tanya lah kan. Kenapa nama kita ni UniKL Malaysia France Institute? Kenapa ada France kan? Ya. Okay, so saya ceritakan sikit lah. Actually sejarahnya. Okay, so penubuhan UniKL MFI ni adalah kerjasama lah di antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Perancis. Okay, so specialnya most of the program dekat UniKL MFI ni, okay, kita punya program, subjek, okay, facilities kita semua dibawa daripada Perancis. That's why lah sampai sekarang kita masih kekalkan nama Malaysia France Institute. Dan kita ada added value lah kepada semua contoh pelajar yang ada di UniKL MFI ataupun bakal para pelajar kita di luar sana. So yang masuk ke UniKL MFI, anda semua akan belajar third language iaitu bahasa Perancis. Ya, macam Kuri sendiri belajar bahasa Perancis betul? Yap, saya belajar bahasa French kan? orang kata. Yep. Yes, French language. Kalau orang kata selamat datang tu kita panggil bonjour. Bonjour. Yes. Bonjour. So nak belajar lebih mendalam lagi kena masuk UniKL MFI. Okay? Saya dah tahu perkenalkan diri dah. Bonjour, je m'appelle Paris. Yes. Tapi saya panggil sikit je. Yes. Kalau nak lebih-lebih, saya rasa kita ajak mereka-mereka yang tengok ni untuk masuk ke UniKL orang kata. Jadi itulah orang kata serba sedikit penerangan kenapa UniKL MFI ni namanya berkait dengan France. Betul. Fasilitiesnya, dengan silibusnya, dengan pengasasnya dan sebagainya kan. Itulah yang mengaitkan MFI dan juga France. Jadi kalau mereka yang di rumah sana yang belum lagi orang kata belajar di UniKL MFI ni rasanya macam rugilah. Kalau berminat untuk masuk ke MFI, orang kata nak belajar, orang kata gaya hidup seorang French macam mana kan. Betul. Jadi masuklah ke UniKL MFI. Jadi Kak Farah, macam Kak Farah cakap tadi lah, kita dalam UniKL ni ada banyak kampus and setiap kampus tu ada specialization dia yang tersendiri kan. Betul. Jadi kalau di MFI ni kita specialize in apa sebenarnya? Okay, actually kita di UniKL MFI ni, so kita specialization kita adalah lebih kepada industrial maintenance and automation. So kenapa ada industrial maintenance and automation? So kita di sini ada dua bidang, iaitu kita pengkhususan kita kepada mechanical. So kalau mechanical kita ada seperti kimpalan, so kita ada program air conditioning and refrigeration. Kita ada automotive. Okay, so yang pengkhususan dia kepada mechanical. So selain daripada tu kita ada pengkhususan yang lebih kepada automation lah. Okay, contoh kita ada mechatronics, kita ada industrial automation and robotics dan juga program baru kita iaitu yang kita akan share pada hari ini lah. Saya pasti ramai tak sabar. Kita. So dan actually program-program kita di UniKL ni semuanya menjurus kepada IR 4.0. Bagus. Yes, but that's why hari ni anda semua kena tengok live kita pada hari ini. Kita akan share teknologi terbaru yang anda semua akan pelajari di UniKL MFI. Baiklah, itulah dia orang kata serba sedikit program-program yang ditawarkan di Universiti Kuala Lumpur, Malaysia France Institute. Itulah orang kata kalau silibus ni dia tak relate dengan IR 4.0 susah lah orang kata. Betul. Tak memenuhi keperluan industri. Tapi di MFI kita memperkasakan hands on, technical
dan pendidikan TVET yang mana boleh memenuhi keperluan industri zaman sekarang ni, orang kata. Betul tak Kak Farah? Betul. Ya, jadi saya kira tak sia-sia lah kalau kita pursue study kita di Universiti Kuala Lumpur. Yes. Baiklah Kak Farah, orang kata itulah serba sedikit pasal UniKL dan UniKL MFI, program-program yang ditawarkan di MFI. Okey, jadi Kak Farah, ni personal lah, orang kata personally lah. Okay. Saya sebelum masuk UniKL ni, saya risau sangat. Risau kadang-kadang kan. Sebab kita nak masuk UniKL ni, sebab UniKL ni dia bukan IPTA. Betul. Dia IPTS, betul tak? Betul. Jadi orang kata kalau IPTS ni mahal, orang kata nak masuk. Jadi kalau kita masuk ke UniKL ni Kak Farah, kita ada tak orang kata injection ataupun financial injection daripada mana-mana sumber Kak Farah? Okey, so ini memang orang kata persoalan yang hangat lah. Okey, yang selalu ditanya oleh ibu bapa dan juga para pelajar yang hendak masuk ke UniKL. Okey, so yes, UniKL ni memang kita adalah private university, universiti swasta. So tetapi kita adalah government link university, which is kita di bawah orang panggil apa? MARA. Ya, MARA. Yes. So UniKL ni adalah sebenarnya institusi pendidikan MARA. So berkenaan soalan yang Kuris tanya, so untuk ibu bapa dan juga para pelajar di luar sana, so jangan risau. Okey, sebab di UniKL kita sediakan bantuan pinjaman pelajaran. Okey, iaitu pinjaman pelajaran MARA. Okey, itu yang specialnya di UniKL. Okey, so kenapa para pelajar yang masuk ke UniKL MFI ataupun mana-mana UniKL, so anda semua layak untuk memohon bantuan pinjaman pelajaran MARA. Okey, so MARA ni dia tak sama tau dengan pinjaman pelajaran yang lain. Kenapa cuba cerita sikit cerita. Kan ni nak cerita ni, excited nak cerita ni kan. Okey, so untuk pinjaman pelajaran MARA, benefitnya adalah satu, anda semua akan mendapat allowance hari hidup. So saya rasa Kuris pun mesti mendapat juga boleh kan. Boleh share. Mungkin Kuris boleh share dengan penonton kita. Apa yang Kak Farah kata tu. Saya selaku orang kata student UniKL yang dapat pinjaman MARA, kalau degree lah, saya sebulan dapat RM700. Yes, betul. Hujung bulan masuk dalam akaun RM700. So untuk degree lah, untuk diploma RM630 lah lebih kurang kan. Banyak so ianya boleh membantulah para pelajar di UniKL. So selain pada itu pun membantu juga ibu bapa kita lah. So kadang-kadang parents pun runsing kan, macam mana nak belanja bulanan, macam mana anak aku ni makan ke apa kan. So itulah pinjaman pelajar MARA, dia membantu anak-anak yang masuk, maksudnya para pelajar yang masuk ke UniKL untuk belajar. Tugas awak masuk ke UniKL, belajar dan belajar. So daripada tu anda semua bolehlah skor CGPA. Sebab apa? Benefitnya ada daripada CGPA yang tu anda dapat. So maksud saya benefit tu adalah dari segi pembayaran balik. Bayaran balik. So anda boleh memohon pengurangan bayaran balik dengan pihak MARA. So itu adalah orang kata memang benefit lah kepada para pelajar UniKL yang memohon pinjaman pelajaran MARA. Sebenarnya MARA ni dia nak bantu Bumiputra supaya anak-anak Bumiputra kita dapat menyambung pelajaran kan, sehingga ijazah, master dan mungkin selepas ini PhD. Kan? Betul Kuris? Betul. Kuris mungkin depan ni nak sama master pula. InsyaAllah. Kita tengok dulu macam mana apa ceritanya. Baru kan? kita decide. Jadi itulah dia serba sedikit penerangan berkenaan dengan MARA dan Universiti Kuala Lumpur, khususnya MFI lah. Yes, betul. Dan kepada yang berada di rumah tu, yang belum daftar sebagai student UniKL tu, jangan risau sebab dia susah kan untuk bayar penuh kan. Ya, betul. Dia ada percentage yang Kak Farah kata tadi, skor berdasarkan CGPA kita sebagai student. Jadi itulah dia. Terima kasih diucapkan kepada Kak Farah kerana sudi menemani kita di konti Sembang Bersama Pakar TVET. Jadi kita akan kembali lagi selepas ini dalam rancangan Sembang Bersama Pakar TVET. Jangan ke mana-mana, jangan lupa untuk like and share. Tersasul. Jadi kita akan kembali selepas ini. Stay tune guys. Salam sejahtera. Hari ini saya ingin memperkenalkan dua program baru di UniKL MFI di dalam bidang water engineering, iaitu Bachelor Engineering Technology in Water Engineering and Energy dan Bachelor Engineering Technology in Automated System and Wastewater System and Operation.
Okey, apakah beza di antara kedua-dua program ini adalah untuk Bachelor Engineering Technology in Water Engineering and Energy, ia fokus kepada proses kawalan dan penyelenggaraan hydropower dan energi, manakala Bachelor Engineering Technology Automated Water and Wastewater System fokus kepada proses dan kawalan air dan sisa air dan operation. Itulah beza di antara kedua-duanya. Okey, baik, kembali lagi kita dalam rancangan Sembang bersama Pakar TVET episod kedua. Kita bersiaran langsung di Gruzel Learning Hub Uni KL MFI. So, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami, masih lagi mendengar input ataupun ilmu-ilmu yang ingin kami kongsikan pada hari ini. So, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa komen, share dan bagi tahu rakan-rakan tentang live kami ini berkaitan dengan TVET ni. Bagi tahu rakan-rakan supaya ramai yang join dan juga komen lah sebarang soalan yang anda ingin bertanya. Saya ulang balik, hari ini topik kita ialah berkaitan dengan kos baru di Uni KL MFI, iaitu Automated Water and Wastewater System and Operation dan juga Water Engineering dan Energy. Jadi sekiranya anda ada sebarang soalan berkaitan dengan kos ini, kos baru, ataupun ada anak ke, anak saudara ke, makcik-makcik yang ada anak yang baru habis foundation ataupun habis diploma ke, yang nak join degree baru dan berminat dengan kos ni, boleh terus masuk dulu live ni dan dengar sebarang apa orang kata ilmu yang di-sharekan oleh panel dan juga sesi kita pada hari ini, dan juga boleh komen kalau nak tanya apa-apa. Jadi hari ini petang ini saya bersama dengan 3 orang panel kita yang cukup hebat, yang diterbangkan khas daripada Bangi. So mereka datang sini sebab nak share kepada anda semua tentang kos baru ni, nak bagi tahu anda lebih detail dan lebih mendalam supaya anda semua jelas tentang kos CWET ni. Jadi saya bersama dengan panel yang pertama kita, iaitu Dr. Syakir. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sebelum saya terus kepada soalan kita yang pertama, boleh tak Doktor perkenalkan sedikit lah tentang diri Doktor, background. Mungkin ada yang bukan pelajar Uni KL MFI ke, yang tak belajar dengan Doktor ke, Doktor kenalkan diri kepada mereka. Silakan Doktor. Okey, terima kasih banyak pengurusi majlis. Assalamualaikum semua. Saya TS Dr. Ahmad Syakir bin Muhammad Saudi, merupakan pensyarah daripada Water and Energy Section. Saya punya field of expertise adalah dalam permodelan hydrology. Okey, so saya lebih fokus kepada dalam skop hydrology lah. That's why saya di permodelan ya Doktor? Ya, permodelan. Bukan model yang tak. Ini adalah data modeling. Lebih kepada kajian forensik. Okey, baik Doktor, kita terus kepada soalan kita untuk Doktor lah, berkaitan dengan sembang kita pada hari ni, iaitu boleh tak sedikit sebanyak kita hari ni bercerita pasal CWET kan, pasal kos baru ni. Ya, jadi boleh tak Doktor jelaskan secara ringkas apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan teknologi kejuruteraan air? Sebab mungkin benda ni agak rare lah, jarang kita dengar teknologi kejuruteraan air. Jadi boleh tak Doktor ceritakan basically background dia, ataupun apakah faktor sebenarnya yang diambil? Macam mana tiba-tiba Uni KL MFI tercetusnya idea nak buat water engineering ni Doktor? Silakan Doktor. Okey, saya lagi terima kasih Muslim Majlis. Okey, teknologi kejuruteraan adalah satu cabang kejuruteraan yang melibatkan sistem pengurusan air daripada peringkat sumber hingga ke peringkat sisa. Okey, ini melibatkan teknik, reka bentuk operasi dan juga pemodelan bagi sistem pengurusan air tersebut. Okey, saya nak cerita sikit macam mana boleh ada ni CWET. Okay, pertama sekali, kita sedia maklum negara kita sedang menempuhi fasa Industrial Revolution 4.0, di mana pada era ini telah wujud sistem teknologi yang lebih canggih, pendigitalan, robotik dan sebagainya. Oleh itu negara kita tidak ketinggalan untuk sama-sama menempuh fasa yang baru ini. Kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan, alatan dan juga teknologi baru khas untuk menguruskan sistem air di negara kita. Maksudnya dia ada elemen R4.0 lah, dari segi robotiknya, SCADA ni, UAV dan sebagainya, dan bagi pemodelan khas untuk memastikan pengurusan air di negara kita pada tahap yang tip-top lah, maksimum. Okay. Kemudian namun begitu berlaku masalah sedikit apabila kita kekurangan skill worker yang kompeten untuk menguruskan teknologi ini. Makanya Uni KL telah diberi amanat oleh kerajaan melalui RMK 11, okay, dengan diberikan peruntukan yang puluhan juta ringgit untuk membangunkan satu induk
yang mempunyai 2 program seperti yang pengurusi majlis maklum tadi untuk menghasilkan skill worker yang berkualiti bagi menguruskan machinery dan juga teknologi yang terkini yang telah kerajaan kita sediakan khas untuk membangunkan sektor air di Malaysia. Setakat itu. Okey, baik doktor, terima kasih. Jadi itulah dia, sama-sama. Itulah dia sedikit sebanyak background macam mana tercetusnya CWET course ni. So kita ada 12 kampus di UniKL MFI sahaja doktor, betul? Yang ada course CWET ni. Ya, betul. So memang special, memang istimewa orang kata. Satu course yang baru, banyak sebenarnya improvement ataupun benda-benda yang menarik yang baru untuk course ni disediakan di UniKL MFI. Jadi datanglah join kami. Okey. Terima kasih Dr. Syakir. Okay, so kita akan teruskan kepada panel kita yang kedua, iaitu Dr. Faizal kita. So Dr. Faizal, okay. So ini panel mengenalkan panel kedua kita, iaitu Dr. Faizal. So sebelum kita teruskan kepada soalan-soalan kita, boleh tak Dr. Faizal kenalkan sikit diri Dr. Faizal? Rasanya kali kedua kita berjumpa ni. Ya, sebelum ni kita ada sembang hari tu. Sembang konti. Ni sembang lagi, sembang debate. Ni lagi dahsyat lagi ni. Okay. Lagi besar. Okey, betul. Silakan doktor. Okey, terima kasih pengurusi majlis kita, iaitu Angah . Okey. So saya TS Dr. Muhammad Faizal Ismail, merupakan pensyarah UniKL MFI dan bertugas di bawah section water and energy. Okey, so bidang kepakaran saya adalah dalam mekatronik dan automatic control. Tertumpu pada bidang otomasi lah pada ketika dulu, dan kini bidang ni sekarang menjadi kepentingan dalam kejuruteraan air. Okey. Itulah sedikit tentang diri saya lah. Okey, baik doktor. Jadi doktor, soalan untuk doktor ialah, yang pertama, kita kalau tengok kat live tadi, kalau penonton kat rumah tengok kat live pun diorang akan nampak tajuk kat situ, diorang nampak SCADANET, UAV, VR, tapi diorang mesti tak tahu apa benda tu. Betul tak? Tajuk yang nampak tapi diorang curious lah nak tahu. Yalah, jadi doktor, apakah kepentingan SCADANET? Sebelum kepentingan, apakah SCADANET tu sebenarnya dalam bidang kejuruteraan air doktor? Okey, kalau kita dengar dulu penyanyi siapa dulu? Francis Capita. Sekadar di pinggiran, itu lain. Bukan. Yang ini kita nak cerita hari ini ialah SCADANET, satu teknologi yang satu ketika dulu, sekarang ni kita heboh berkatakan tentang industri 4.0. Ya, ya. Sedangkan sebelum datangnya revolusi 4.0, kita ada 3.0. Okey. So jadi SCADA ni dari segi definisinya adalah supervisory and control and data acquisition. Okey. So teknologi ni kalau kita lihat sebelum ni, kalau dalam bidang oil and gas, okay, dalam bidang-bidang lain memang dah banyak digunakan. Tapi dalam bidang air pun sebenarnya dah ada. Cuma kali ni pendekatan kita ialah kita nak pastikan industri air di Malaysia ini betul-betul melaksanakan SCADANET ni sebagai satu nature yang penting, yang mana contoh saya cerita pasal pekerja-pekerja yang bekerja di sektor air. Contoh nak membuat penyelenggaraan. Betul. Lepas tu nak mengoperasikan sistem. Lepas tu daripada situ mereka akan analyse data. Contoh macam Dr. Syakir tadi sebut pemodelan data melibatkan air. So jadi maklumat yang apa SCADA boleh buat ni dapat membantu. Banyak. Lepas tu kalau kita tengok dari segi teknikal. Dari segi teknikal ni, contoh saya duduk di Bandar Baru Bangi nak kawal loji rawatan air di Sebenyih, Patan Menjuntai dan juga katalah di Klang Gate. Saya boleh monitor. Contoh sekarang ni kita bila cerita air 4.0 ni, sensor atau penderia ni cukup penting. Betul. Jadi SCADANET ni lah yang akan mengumpulkan semua ni pada satu sistem dan akan melihat sebagai satu kesinambungan yang penting untuk teknologi dalam air. Okey, baik, terima kasih Dr. Faizal. Jadi itulah dia sedikit sebanyak berkaitan dengan SCADANET, yang mana macam doktor cakap tadi, kita duduk kat sini kita boleh kawal tempat lain doktor. Betul. Itulah dia kemajuan teknologi kita zaman sekarang yang diterapkan dalam kos air ni. Kalau kos lain mungkin dah ada digunakan, dan dalam teknologi water engineering ni baru digunakan, dan ianya sangat sangat orang kata berkesan lah. Dan itulah yang ingin diajarkan kepada para pelajar yang mengambil kos ini, insya-Allah.
Jadi seterusnya kita akan bersama dengan panel ketiga kita. Kita ada dua jejaka tampan kat sini. Yang di hujung sana ialah seorang wanita yang cukup hebat, iaitu Madam Norima. Silakan Madam Norima. Sebelum kita terus ke soalan pertama, mungkin kita dapat sedikit sebanyak memsilakan Madam Norima untuk memperkenalkan sedikit background tentang diri Madam ke kepada penonton-penonton kita di rumah. Silakan Madam. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Puan Norimah Abdullah. Saya dari Jabatan Water and Energy. So bidang kepakaran saya adalah di dalam bidang Instrumentation Engineering. Okey Madam. Soalan untuk Madam ialah tadi kalau kita dah sembang pasal Sekadanet, sekarang pasal berkaitan dengan VR pula ataupun virtual reality. Kalau saya sendiri personally, saya tahu virtual reality ni orang buat main game lah, virtual reality yang kita selalu dengar kan. Tapi tak tahu pula VR ni pun ada dalam pembelajaran kita dekat UniCAM MFI ni, especially dalam course water ni. So Madam, sebenarnya bagaimana teknologi VR ini di-apply ataupun digunakan dalam sistem pembelajaran dan pengajaran TVET? Specifically TVET, sebab kita sembang TVET ni. Silakan Madam. Memang kalau kita lihat kebanyakan remaja sekarang dia orang hanya nampak virtual reality tu untuk gaming. Betul. Untuk Betul. game. Okay. So sebenarnya dalam ia penting dalam pembelajaran, terutamanya dalam pembelajaran melibatkan TVET, di mana TVET, pembelajaran TVET kita menitik beratkan skill-skill secara praktikal. So banyak aplikasi teknologi telah digunakan dalam pembelajaran TVET. So salah satu is teknologi virtual reality. Okay. Dia adalah integrasi teknologi maya di dalam proses pembelajaran, di mana pelajar diberi peluang untuk mengeksploitasikan situasi atau keadaan yang sukar untuk dicapai dalam keadaan secara realiti. So ia boleh dicapai dalam dengan menggunakan teknologi virtual reality. So dengan adanya teknologi virtual reality, ia boleh memotivasikan pelajar dalam pembelajaran dan boleh menjadi mereka lebih faham lah. Yep. Okay, itu sedikit. Right, jadi itu dia teknologi VR yang itu abang-abang, akak-akak, adik-adik yang kita tahu VR ni buat main game je. Sekarang VR ni dah di-apply kan dalam sistem pembelajaran dan pengajaran, especially TVET, yang mana untuk improve kita punya pengalaman, yang mana bila orang kata virtual reality ni pengalaman rasa macam real lah. Betul tak Madam? Sebab kita duduk sini tapi kita rasa macam kita turun site. Macam itulah kelebihannya virtual reality. Jadi itu dia 3 soalan untuk 3 orang panel kita. Belum habis lagi, baru 1 soalan. Lepas ni kita ada 2 orang lagi soalan. Jadi sebelum kita teruskan ke sesi seterusnya, soalan seterusnya, kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Teruskan komen, share dan sebagainya. Komen lah kalau nak tanya apa-apa soalan kepada panel-panel kita, komen sebab kejap lagi kita akan baca. Okay, so stay tune, kekal berada di tempat duduk anda sebab kami akan kembali sebentar lagi dalam Sembang bersama Pakar TVET. Kita jumpa selepas ini. Program BET CWET, iaitu BET Automated Water System and Operation, dan juga BET Water Engineering and Energy telah mendapat pengiktirafan dan juga akreditasi oleh pihak MQA dan juga pihak ETAC. ETAC ialah Engineering Technology Academic Accreditation Council di bawah Board of Engineer Malaysia. Okay. Dan juga kedua-dua BET ni juga telah mendapat pengiktirafan dari segi peringkat antarabangsa di bawah Chartered Water Environmental Management, CWEM. So jadi para pelajar berpeluang untuk pergi ke luar negara, contoh negara-negara Commonwealth. So mereka boleh menggunakan pengiktirafan ini untuk mendapat peluang kerja di luar negara. So di dalam negara kita tak ada masalah dan telah mendapat pengiktirafan sepenuhnya daripada pihak-pihak yang berkenaan.
Okay, ialah tadi dah tanya faktor dan sebagainya berkaitan dengan kejuruteraan air. Ya, Serta okey, sekarang kita nak tahu pula sebenarnya apakah objektif ataupun matlamat Unicare LMFI menawarkan program ni. So mereka dah tawarkan kan program ni yang baru ni. So mesti mereka ada objektif, mereka nak student ni macam mana, hala tuju mereka lepas belajar, betul. Jadi apakah sebenarnya objektif Unicare LMFI ataupun Unicare sendiri? Okay, terima kasih Muslim Majlis. Okay, jadi Unicare mempunyai beberapa objektif menubuhkan program CWET ni. Nombor satu, kita nak menghasilkan program yang berteraskan elemen IR 4.0 dalam pengurusan air. Yang kedua, kita nak menambahkan jumlah skill worker yang kompeten dalam sektor air. Yang ketiga, kita nak menghasilkan graduat yang future ready. Macam saya cakap tadi, kita punya graduat, bakal graduat akan dilengkapi dengan kemahiran juruteraan, kemahiran IoT dan juga kemahiran alam sekitar. Jadi ini akan menghasilkan produk yang boleh saya katakan luar biasa baik untuk bidang air ni. Sebab saya sendiri jealous dengan bakal graduat kita ni sebenarnya. Betul. Sebab saya dulu masa saya bachelor pun saya tak berpeluang nak menikmati ilmu yang sebanyak apa yang bakal graduat kita dapat di program. Macam ada input daripada Faizal tadi, ada SCADA, ada VRNet. Macam saya pemodelan data. Dulu saya belajar asas hidrologi dan juga pemodelan data saja. Jadi saya memang amat menggalakkan di luar sana untuk join this program to CWET. Okay, dengan program 2 bachelor yang kita ada. Ya, betul. Nampak tak penonton di rumah? Doktor sendiri pun jealous katanya dengan kita punya graduan. Sebab apa? Apa yang diajar ataupun dikongsikan ini memang macam doktor cakap, memang orang kata siap untuk menyediakan para pelajar ni terus ke industri. So apa yang belajar masuk industri dah tahu dah. So tak susah. Okay. So terima kasih Dr. Syakir. Kita teruskan dengan soalan untuk Dr. Faizal. Dr. Faizal, soalan dia semua berkaitan dengan SCADANet. Jadi soalan untuk Dr. Faizal, SCADANet tadi, bagaimana SCADANet ni dapat membantu dalam pengajaran dan pembelajaran TVET? Betul. Ini orang kata mencabar. Tadi saya cerita secara umum. Betul. Okay. So berkonsepkan classroom manager. Classroom manager dia merupakan perincian. Maknanya tadi saya cerita secara umum. Dan kita menggunakan teknologi SCADANet ini untuk pembelajaran dan pengajaran. Okay. So relevan dengan misi Unicare sebagai HTVET. So jadi kita dedahkan teknologi ini dalam bentuk classroom manager yang mana pensyarah akan duduk di hadapan. Okay. So kita ni akan diletakkan di tengah-tengah, dikelilingi oleh sistem yang kita guna untuk pastikan para pelajar ni mengikut task ataupun tugasan yang ada diberikan. Okay, contoh pelajar A ni saya bagi sistem reverse osmosis untuk dia kaji. So dekat situ nanti ada beberapa panduan, dan juga soalan. Jadi saya sebagai pensyarah ni saya boleh monitor student A. Student B katalah saya fokus pada water wastewater system. Contoh dia kena buat study pasal PID control. PID control ni kalau kita lihat dalam teknologi air memang cukup banyak dipakai. So dari segi asasnya memang dalam sistem otomasi memang ada lah. So pelajar ni akan kena pasti macam mana nak kawal, macam mana output yang baik. Okey. Jadi contoh kalau saya ada 10 pelajar, so maknanya ada 10 beza sistem ni. So dari segi tu pelajar kena habiskan katalah setengah jam untuk task yang pertama. So dalam masa yang sama pensyarah pula boleh monitor, tengok pelajar ni boleh buat mengikut tugasan yang diberikan atau tidak. Daripada situ akan berlakunya orang kata apa, sesi pembelajaran. Sesi pembelajaran. Okay, maknanya pelajar ni ada respon dengan pensyarah, pensyarah pun ada respon dengan student. Dalam masa yang sama juga saya boleh bagi pemakan. So maknanya ada peringkat mula mengenal, lepas tu kita ada praktiskan benda. Walaupun dari jauh, doktor. Walaupun dari jauh. Contoh katalah hari kelas tu saya tak ada. Jadi Dr. Syakir, contoh Dr. Syakir ataupun Puan Norimah ada di Pahang, Kuantan. Bercuti. Kita boleh buat live.
Saya bercuti. Oh, ya. Diorang cover. So diorang pula ada outstation tapi diorang boleh sebab kita ada konsep Classroom manager. yang kata classroom manager ni yang kita boleh kawal. Yup, faham. Cancel kelas mungkin tak ada. Tak ada peluang lah nak ada cancel kelas. Mana orang lain boleh take over, boleh Ya, sama-sama betul. lakukan. Jadi dari segi konsep tu yang kita fokus supaya pelajar pelajar ni dapat mendalami teknologi air macam mana dengan secara penggunaan. Okay, baik. Jadi itulah dia sikit sebanyak mengenai Skadanet dalam orang kata pembelajaran TVET. Memang sangat-sangat function lah orang kata. Orang sekarang kata memang sangat-sangat berfungsi dengan baik. Betul. Memberikan satu kebaikan yang cukup besar lah sebenarnya dalam sistem pembelajaran dan pengajaran. Ya, terima kasih Dr. Faizal. Kita teruskan soalan seterusnya untuk Madam Norimah kita. Jadi soalan kedua berkaitan dengan teknologi VR sama macam tadi, iaitu bagaimana sebenarnya teknologi VR ini membantu pelajar dan pensyarah dalam bidang kejuruteraan air ni specifically VR. Silakan Madam. Terima kasih. So kalau kita lihat sekarang ini di dalam bidang kejuruteraan dan secara khasnya dalam kejuruteraan air, walaupun kita sudah ada sistem pemodelan, simulasi dan algoritma, tetapi sistem ini semuanya dia punya data dalam bentuk hanya 2 dimensi, dalam bentuk gambar rajah, graf dan data-data. Okey. So student tidak dapat melihat secara realnya bagaimana operasi dia beroperasi. So dengan adanya teknologi virtual reality, contohnya dalam proses hidrolik dan sistem sistem kualiti air, so student akan dapat rasa sendiri bagaimana proses itu berlaku. Mereka boleh melihat aliran air di dalam paip, tekanan dan juga kelajuan air di dalam paip. Mereka boleh melakukan analisa dan pemerhatian. Dalam bidang hydropower pula, contohnya mereka dapat dapat merasakan pengalaman seolah berada di loji hydropower. Mereka dapat melihat bagaimana komponen-komponen elektromekanikal berfungsi. Okey, dan juga mereka dapat melihat bagaimana turbine dia beroperasi dalam di loji hydropower tersebut. Ini secara tidak langsung meningkatkan motivasi pelajar untuk lebih tahulah. Betul. Okey, jadi terima kasih Madam. Jadi highlightnya di sini ialah sistem VR ni sebenarnya nak bagi kita feel lah Madam, betul. Betul-betul rasa macam ni, walaupun kita tak ada kat situ, tapi kita betul-betul rasa macam mana sistem itu berjalan, macam mana sesuatu mekanisme itu berfungsi dan sebagainya. Kalau nak tahu lebih, saya pun bukan pelajar CWET, saya pun rasa macam nak drop, lepas tu nak masuk balik CWET sekarang ni. Okay, so itulah dia sikit sebanyak berkaitan dengan teknologi VR. Sebenarnya sangat membantu para pelajar juga, sama macam Skadanet dan juga VR, sama saja. Teknologi ini bertujuan untuk membantu para pelajar dan juga tenaga pengajar. Jadi itu dia soalan kedua untuk panel kita. Tapi belum habis lagi, kita akan kembali selepas ini soalan ketiga untuk mereka dan juga soalan terakhir. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan komen, like dan share kepada rakan-rakan anda. Bagi tahu tentang apa yang kita borakkan pada hari ini, apa yang kita sembangkan dalam Sembang TVET ini. Sebab memang banyak input yang perlu anda dengar, perlu anda bagi tahu ke orang lain. Sebab ilmu ni seharusnya untuk kita kongsi bersama. Okay? Jadi stay tune, kita akan kembali selepas ini dalam Sembang bersama Pakar TVET episod 2. Banyak digemparkan dengan isu pencemaran air sungai. Pencemaran ini termasuklah pencemaran sisa toksik dan juga pembalakan haram di kawasan tadanan air. Hal ini menimbulkan kebimbangan kepada rakyat Malaysia kerana terdapat beberapa kawasan utama yang telah terputus bekalan air. Center of Water Engineering Technology mampu memainkan peranan yang penting dalam membendung masalah pencemaran ini. CWET dilengkapi dengan tenaga pakar dari pelbagai bidang termasuk kejuruteraan, IoT dan juga alam sekitar. CWET juga dilengkapi dengan aset penyelidikan yang tercanggih di Malaysia buat masa ini dengan nilai jutaan ringgit. Kedua-dua elemen ini mampu menyebabkan CWET menghasilkan satu pelan tindakan yang holistik bagi membendung isu pencemaran. Justru pada masa yang sama, hal ini boleh membantu kerajaan Malaysia dalam membendung isu pencemaran air sungai di negara ini.
Kembali lagi dalam Sembang bersama Pakar Tibet bersama saya Angah, host anda pada petang ini. Jadi kita masih lagi dalam sesi Q&A ataupun sesi borak-borak bersama dengan panel kita. Kita nak tanya lebih mendalam lagi berkaitan dengan kos CWET ataupun water engineering ni. Jadi tadi kita dah bincang sedikit sebanyak pasal SCADAnet, VR dan macam-macam lagi. So kita ada lagi soalan untuk ditanyakan kepada panel kita. Yang pertama iaitu Dr. Syakir lagi. Soalan untuk doktor. Soalan yang ketiga ataupun terakhir lah doktor. Okay. So tadi kita dah bincang pasal faktor ataupun objektif. Sekarang ni kita nak tahu pelajar-pelajar ni main objektif mereka masuk belajar ke orang kata next level punya education, degree ataupun diploma ni adalah untuk bekerja, betul tak doktor? Betul So, sekali. bagaimanakah sebenarnya potensi pekerjaan ataupun kebolehpasaran graduan-graduan yang akan lahir daripada program-program CWET, water engineering ataupun apa tadi? Automated water ni, water engineering. So macam mana agaknya peluang pekerjaan mereka ataupun kebolehpasaran mereka? Senang ke nak dapat kerja? Mesti diorang nak tahu punya. Okay, terima kasih Mr. Madlis. Saya sendiri memang tak sabar untuk menjawab soalan ni. Sebab dari segi kebolehpasaran saya boleh katakan bahawa produk atau graduan daripada program ini, macam saya maklum tadi, bukan saja dilengkapi dengan IoT tetapi juga ada elemen kejuruteraan dan juga dalam sekitar. Makanya produk kita memang kalau di-compare dengan IoT lain, kita ada nilai tambah yang jauh lebih banyak dan lebih baik. Okey, menepati demand industri yang memang memerlukan tenaga pakar yang mampu menguruskan teknologi-teknologi terkini dan bukan lagi berunsur traditional method seperti apa yang kita alami sebelum ini. Okey, sebab saya sendiri pun selaku memang kata dalam aliran hidrologi, saya terus terang cakap walaupun saya pada zaman di bachelor di universiti yang consider sebagai RU lah, universiti muka-muka, dari segi alatan, dari segi capacity lecturer tu tak ada masalah. Dari segi alatan dan sebagainya memang tidak secanggih apa yang ada di CWET. Kerajaan telah memberikan peruntukan berjuta ringgit untuk membangunkan dua program ini. Just imagine betapa mantapnya dari segi kita punya kualiti alat pendidikan yang boleh ke tahap yang memang amat jauh lah. Okay? Kalau dari segi pendidikan tu insyaAllah akan menghasilkan produk quality research yang amat baik. Okay? Bukan itu saja, para future graduate kita juga mampu melebarkan sayap karier mereka di peringkat antarabangsa. Apabila kita telah mendapat pengiktirafan daripada Chartered Institute Water and Environmental Management (CUEM), di mana para pelajar boleh menggunakan sertifikat kita ni untuk apply kerja di luar negara. Just imagine dengan nilai tambah yang kita ada, dengan dari segi persaingan ilmu tu, memang pelajar kita punya nilai ilmu yang jauh lebih baik. Betul. Dan kita boleh para graduate kita boleh apply kerja di peringkat antarabangsa. Mungkin gaji dalam US dollar. Oh, kalah gaji pensyarah kami. Itulah. Okey, jadi itu adalah sesuatu yang saya rasa marilah masuk CWET. Okey, ingat air, ingat CWET. Ingat air, ingat CWET. Itu tagline kita. Ingat air, ingat CWET. Betul. Kita jadi buka paip, mandi, ingat CWET. Terus rasa nak tukar kos. Okey, jadi terima kasih Dr. Syakir. So itu ada, kalau lah orang kata bekerja tu merupakan satu kerunsingan lah untuk pelajar kita. So actually boleh kot. Tak payah kot fikir. So sebab kita ni kos ni memang orang kata well prepared lah. Memang kita sediakan pelajar dengan secukup baiknya untuk menempuhi industri. So jangan risau. Memang anda boleh orang kata marketkan diri anda lah untuk cari pekerjaan tu nanti. Okay. So terima kasih Dr. Syakir. Kita teruskan dengan sama dengan Dr. Fahizal. So macam saya cakap tadi, dekat tajuk live kita kat Facebook tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca. Kita ada SCADAnet, kita ada tulis apa lagi? Apa tadi, VR dan juga UAV. Kita dah tahu dah pasal dua benda tu. Tapi satu UAV kita tak tahu ni doktor. Kalau UAI kita tahu, Ustaz Azhar Idrus. UAV ni apa pula doktor? Tak ada kena-kena kan? Tak ada. Okey. Silakan doktor, terangkan sikit berkaitan dengan UAV dan apakah tujuan dia dalam water engineering ni. Okey, balik kepada definisi lah. Balik kepada definisi UAV tu sendiri. Kalau kita tengok, dia dimaksudkan sebagai unmanned aerial vehicle. Unmanned aerial vehicle, yang mana nama glamournya drone. Drone. Kalau minat drone ni memang inilah dia. Tapi drone ni pun ada kategori-kategori dia. Ada buat. So, jadi kalau kita tengok pada satu ketika dulu, UAV ni hanya dalam ketenteraan.
very limited 10-20 tahun belakang lah. Especially dipelopori oleh negara-negara maju. Okay, so jadi bila kita melihat kepada teknologi air, so UAV, yang kata UAV ni berorientasikan Geographical Information System ataupun dan juga remote sensing. Yang ni dalam struktur pembelajaran kita memang ada. So di bawah subjek ni lah nanti para pelajar ni yang mana dah join dengan kita punya program water ni, mereka akan didedahkan dengan penggunaan UAV ni. Sebagai contoh saya nak searching kawasan air di negeri Pahang. Okay. So jadi kita akan search menggunakan UAV ni, mana kawasan yang berpotensi dan berapa keluasan yang kita boleh dapat. So jadi dengan ada intelligence system yang ada pada UAV ni, memang cukup orang kata up to date lah dengan situasi sekarang. Okay, jadi para pelajar ni akan diajar macam mana kita search menggunakan UAV ni, dan daripada situ kita akan bagi feedback. Okay, kawasan ni luasan sekian, okay, ada potensi untuk menyediakan sumber air. So, jadi kalau dulu kita tengok setengah tu UAV kita guna yang terbaru yang saya tengok di Holland sana, dia orang menggunakan sebagai ambulans. Tapi di SeaWet ni nanti you all akan belajar macam mana pula nak searching air. Nowadays kita ada Google Map everything, so dia boleh link dengan benda tu. So jadi saya pun macam Dr. Syakir tadi kata, rasanya macam nak apply sambung buat bila tengok teknologi yang dah dia ada, memang saya rasa ni satu amanah daripada Kerajaan Malaysia. So ingat air, ingat SeaWet. Itu dia. So itulah dia UAV drone doktor. Ya, betul. Kalau dah semester 6 boleh tukar kos lagi doktor? Itu kena tanya kita program coordinator, insyaAllah. Walaupun dah semester 6 kan, kita dengar drone makin menarik pula. Makin dengar tadi sekadar net VR ni tiba-tiba drone pula ada. So memang menarik. Jadi terima kasih Dr. Faizal. Kita teruskan soalan terakhir untuk Madam Norimah, iaitu berkaitan dengan VR tadi. So benarkah teknologi VR ini dapat membantu pelajar sebelum ke latihan industri? Dan industri ni macam intern lah orang kata, ataupun dia masuk ke industri nanti, bagaimana sebenarnya VR ni membantu pelajar-pelajar kita? Memang keistimewaan lah untuk pelajar-pelajar yang mengambil program SeaWet ni lah, sebab kita telah menyediakan persediaan kepada pelajar ini dengan teknologi virtual reality ni, di mana mereka telah dapat merasai bagaimana suasana kerja yang sebenar. Maksudnya mereka akan ada skill dan pengalaman dalam bidang tersebut. So bila mereka pergi ke latihan industri, mereka akan dapat mengaplikasikan apa yang telah mereka belajar, segala ilmu yang telah diorang belajar, diorang akan aplikasikan semasa diorang ke latihan industri. So ini suatu yang suatu keistimewaan lah untuk pelajar-pelajar SeaWet. Okey, baik, terima kasih Madam berceritakan sikit sebanyak. So memang orang kata teknologi VR ni sangat membantulah untuk menyediakan para pelajar ke latihan industri. So teruskan komen sebab kami akan baca komen sebentar lagi. Teruskan sebab kami akan baca kejap. Kita nak tengok komen-komen ni. Tiba-tiba pula saya dapat iPad ni. Tadi tak ada. Okey, so kita ada komen daripada, sekejap kita baca satu-satu lah. Daripada Siti Nur Hafiz Abdul Razak. Wah, fully marah rupanya. Ya, memang fully marah. 700 bulan. So, berkaitan dengan SeaWet lah, saya baca kejap. Untunglah pelajar-pelajar water engineering. Memang untung. Saya yang pelajar MFI bukan kos water engineering pun saya rasa untung. Soalan, sekadar net, Dr. Faizal ada nak tunjuk demo ke nanti? Macam menarik. So macam mana Dr. Faizal? InsyaAllah memang ada. So kita pun sebenarnya dari segi orang kata penggunaan sekadar net ni memang ada demonstration ya. Ada dia punya orang kata first round ni untuk mengenal sistem tu, memang kita akan ajar lah. So buat masa ni since kita ni program yang baru. Okay. So jadi Pak Latan kita ni insyaAllah dalam tahun 2021 ni memang kita akan fokus kepada sekadar net dulu, sebab dari segi peralatan yang paling banyak yang orang kata
akan support pada program water ni. So jadi sudah tentu kita akan ada demonstrasi untuk penggunaan ni pada peringkat awal nantilah. InsyaAllah. Okey, baik, itu dia jawapan daripada Dr. Faizal. So jangan risau, memang ada demonstration. Kita akan ajar doktor kan. Takkanlah nak biar macam tu je. For sure, tak boleh. Okey, so soalan seterusnya daripada viewers kita juga, daripada Amirul Imran, pelajar MFI rasanya ni. Betul ke IMEC masuk dalam water and energy section sekarang? Kos IMEC. Silakan madam. Okay, tidak. Sebenarnya sekarang ni kalau sebelum ini IMEC di bawah Jabatan Electrical and Electronic. Sekarang ni kita dah mergekan water, sewage dan electrical electronic, kita telah mergekan di bawah jabatan yang sama. So maksudnya di bawah water and energy ada 3 program. Pertama electromechanical, IMEC. Kedua Bachelor Engineering Technology Water Engineering and Energy. Dan yang ketiga adalah Bachelor Engineering Technology Automated Water and Wastewater System and Operation. So ada 3 program telah digabungkan bersama. Harap menjawab jawapan. Okey, baik, itu dia jawapan daripada Mina. Harap menjawablah soalan daripada pelajar kita Amirul Imran tu. Jadi soalan seterusnya daripada Saladin Muhammad, kita ada berbunyi, classroom manager ni adakah dia implement semua lab? Okey, melihat kepada fasiliti yang kita ada. So setakat ni memang kita ada sebagai water resource management. So kita akan lab ni sebagai orang kata apa? Common lab untuk dua BET water ni, itu water engineering and energy, automated water wastewater system and operation. So kedua-dua ni memang memerlukan lab ni. So jadi fokus kepada disiplin core kita lah. Kalau dalam program structure tu kita punya disiplin core tu memang akan pakai, memang akan digunakan. So untuk support untuk subjek lain tu kita bergantung pada resource yang kita ada. So buat masa ni memang kita fokus pada itu Center Water of Engineering Technology saja. Itu saja ni. Okey, baik, terima kasih doktor. Dan maybe soalan terakhir kot, sebab masa agak menceburui kita, soalan untuk Dr. Syakir. Saya rasa lah sebab based on soalan ni, soalan daripada Muhammad Faiz Abu Bakar, may I know which job in industry that involve this kind of expertise? If possible, can you please share with us some of the company involved with water industry? Water industry ni dia punya sektor besar daripada syarikat air negeri, okey, seperti Syabas, Sadar dan sebagainya. Mereka juga boleh masuk dalam sektor consultancy seperti Pakar Runding, Miranda dan sebagainya, di mana ada juga apa yang kita panggil ini dari sudut environment consultancy untuk environmental impact assessment bagi keselamatan air di apabila kita nak buat satu mega projek yang besar. Okey, dan dari segi company lain juga ada seperti industri Indah Water dan sebagainya, yang di mana peluang pekerjaan dia memang sentiasa ada lah. Okey, dan di peringkat antarabangsa juga kita boleh pergi berdasarkan negara lah. Lain negara lain dia punya induk. Cuma saya boleh cakap dari segi konsultansi dan perundingan, memang setiap mega projek memerlukan EIA. Dan setiap kali environmental impact assessment tu memerlukan laporan daripada pakar-pakar air yang mempunyai kemahiran dari sudut kemahiran IoT ataupun analisa data seperti yang kami maklum dalam sesinya sebelumnya. Okey, baik, terima kasih Dr. Syakir. Harap menjawablah soalan daripada viewers kita. Jadi itulah dia sesi Q&A bersama dengan panel kita, 3 orang panel kita yang cukup hebat, merupakan tenaga pengajar UNICAD MFI, juga tenaga pengajar untuk kos CWET ni. Dan kalau ada sebarang soalan lagi yang mungkin tak dapat dijawab oleh kami sebab masa pun mencemburui, ada sebarang soalan, pertanyaan, inquiries, boleh DM ataupun PM admin UNICAD MFI official di Instagram ataupun di Facebook sendiri ataupun IG SRC dan sebagainya. Betul, sedap pula. Mana-mana platform kalau anda nak bertanya berkaitan dengan kos CWET ni, kami boleh jawab, kami boleh terangkan kepada anda. Jadi
kami berharap yang anda penonton-penonton di rumah mendapat sedikit sebanyak input yang menarik daripada kami, yang bermanfaat, yang mana anda semua boleh bagi tahu rakan-rakan yang kami ada. Unique LMFI ini menyediakan kos baru, program baru, dan kami ada prasarana baru. Betul, doktor? Prasarana baru, kita ada tenaga-tenaga pengajar yang cukup hebat. So tak perlu risaulah, sebab saya rasa program baru ni memang orang kata sedikit sebanyak menyediakan para pelajar kita dengan lengkapnya untuk pergi ke industri, untuk bekerja nanti, untuk menempuhi alam pekerjaan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panel-panel kita pada hari ini, pada petang ini meluangkan masa bersama kami Sembang TVET episod 2 ni. So banyak dah mereka share kepada anda semua. Harap anda semua sedikit sebanyak jelas lah. So minggu depan kita ada lagi. Tapi ini belum habis lagi. Lepas ni kita ada mungkin closing daripada konti kami bersama dengan host anda. Jadi terima kasih kerana masih kekal bersama dengan kami. Terima kasih yang komen, share dan like dan sebagainya. So kita akan berjumpa selepas ini di Sembang bersama Pakar TVET. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. UNIKL, UNIKL, go, UNIKL, go. Sedia semua UNIKL, ayo bagi semua, ayo payung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bagi semua, ayo payung dan marah, ayo juang selamanya. Bila masanya sorakan bergema gelanggang, gempita kejayaan bersama. Tidak kau gentar, tidak kau serah semangat, membara kemenangan tercipta. Lakarlah sejarahmu, burung tata yang satu. Teguh walau gemuruh, lawan pantang ditawan. Oh kibarkan panjang, ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Goan ayo, 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 UNIKL, Rempo dan rempo, ayo, ayo, UNIKL. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo, 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 UNIKL, UNIKL, go, UNIKL, go. Baiklah, kita kembali semula dalam rancangan Sembang bersama Pakar TVET. Dan itulah dia segmen yang mana kita bersama dengan expertise water engineering and waste and energy, orang kata kan. Belit-belit dah. Saya ulang balik nama kos dia. Nama kos dia Dengar apa dia? baik-baik semua sekali. Saya ada. Automated water and water wastewater. And wastewater. Koma, system and operation. Oh, Yang okay. kedua, Yang kedua? water engineering and energy. Itulah dia. Sedikit sebanyak segmen bersama dengan expertise yang mana mereka merupakan tenaga pengajar Unique LMFI dan juga orang kata lecturer-lecturer yang involved dalam kos inilah. Orang kuat. Kos baru ni. Jadi Angah, macam mana? Apa perasaan? Ada rasa nak tambah degree ke macam mana ke apa? Itulah, saya rasa macam dia anak tiri. Bukan dia anak tiri. Bukan itu. Okay, so saya rasa macam kos ni sebenarnya lepas saya dengar penerangan daripada panel-panel kita ni, saya dapat tahu yang kos ini cukup menarik. Yang pertama yang menarik ialah berkaitan dengan teknologi je lah.
Kita ada VAR. Itu bola. Kita ada VR. VR, Kita ada virtual SCADA.net. Kita Yup. ada UAV. Ya. Drone. Bayangkan. Belajar macam mana nak pilot drone. Macam-macam Betul, sangat menarik. Lepas tu ada swimming pool. Swimming pool pula. Bayangkan ada swimming pool. Panas-panas tengah hari belajar, Betul. keluar terjun terus. Betul. Tak Mandi masalah. situ baru. So saya rasa memang menarik lah Yap, sebenarnya. facility Kalau yang rasanya cukup baru nak hebat masuk kan. Lepas tu kita nak extend tak? Extend. Kita settle yang ni dulu. Kita settle dulu kan. Lepas tu kita masuk baru tambah. lagi. Macam tu. Cakap lagi kat sini, host lagi. Hai. Jadi itulah dia Season 2. orang kata bersama dengan expertise berkenaan dengan water engineering and energy. Di Betul. mana kita dilengkapi di Unique LMFI dilengkapi dengan facilities yang baru, dengan struktur pengajaran yang lebih menarik dan juga macam-macam lagi lah. Baru. Macam-macam lagi lah yang menarik. Jadi itulah dia. Ngah, macam mana? Okey, saya okey. Betul. Banyak soalan nak tanya. Sebab apa? Demi apa orang kata memberi penerangan kepada penonton-penonton kita. So saya cubalah tanya lagi. Asal mereka faham. Macam ni dah. Balik kamu tidur. Jadi harapan daripada kami selaku orang kata yang hostkan segmen ataupun rancangan Sembang Bersama Pakar TVET, kami berharap yang ilmu-ilmu yang disampaikan oleh experts kami ataupun info dan juga pengisian yang disampaikan oleh mereka dapat diserap oleh anda semua yang berada di rumah. Betul. Kalau boleh kongsikanlah kepada orang lain. Mungkin ada yang tak tengok hari ni, kongsikan. Mungkin jiran anda tadi pergi berkebun. Dia nak tahu pasal siwet. Balik nanti cerita. Berkebun, okey. Tak ada. Jadi itulah dia. Kita orang kata harapannya itulah. Jadi terima kasih sebenarnya. Terima kasih yang join live kami, yang komen, yang share. Banyak yang share sebenarnya. Betul. Sekarang views pun saya tengok ada dah lebih kurang 45 orang steady daripada tadi. Terima kasih sebab menonton kami borak-borak santai-santai ni. Petang-petang ni kita no pressure lah. Tak payah serius-serius. Santai je. Betul. So terima kasih banyak-banyak. Stay tune bersama kami. Minggu depan ada lagi mungkin. Betul, InsyaAllah. Mungkin orang yang sama di tempat yang lain. Mungkin kat swimming pool. Mana tahu. Jadi kepada mereka yang berada di rumah, sekadar orang kata peringatan untuk diri kita dan pesanan juga mereka masyarakat. Dan betul, juga mereka yang berada di rumah untuk sama-sama kita menjaga SOP ataupun menjaga duduk di rumah. ikhtilat. Bukan. Banyak betul speakernya. Jadi itulah sama-sama kita membanteras COVID-19. Kalau benda ni dah settle, rasanya macam lagi memudahkan semua pihak. Betul. Lagipun student pun boleh masuk dalam kampus. Saya baru baca ada SOP baru keluarkan sekarang ni, dah boleh dine in lah. Ya, 2 orang. Satu Betul. satu meja. Betul. Tapi saya single. Tak apa, datang seorang-seorang. Datang seorang-seorang lagi. Ajak saya ke? Boleh. Tapi awak tak apalah. Jangan. Okey. Jadi itulah harap kita semua dapat patuh SOP bersama. Betul. Dan juga stay safe, sentiasa Wear cuci your tangan. face mask. Kita bercakap ni pun hampir lemas lah sebenarnya. Tapi terpaksa sebab apa? SOP. Ya, betul lah tu. Jaga SOP. Yap. Last but not least, kami berterima kasih kepada panel-panel yang sudi meluangkan masa bersama kita petang ni. Berkongsi ilmu, berkongsi pengisian cukup-cukup menarik untuk anda mereka yang berada di rumah. Juga ribuan terima kasih untuk kru belakang tabir kita. Kita ada tak payah. Kita ada cameraman technical macam-macam lagi. Okey. Jadi itulah dia. Betul. Sebelum tu ingat air, ingat siwet. Itu tagline kita untuk episod ni. Ingat air, ingat siwet. Jadi kita akan bertemu lagi dalam rancangan yang sama, iaitu Sembang Bersama Pakar TVET. Dalam episod yang lain, mungkin di tempat yang berbeza, di waktu yang berbeza juga. Jadi itulah dia, saya Kuris dan Angah menjadi host anda. Kita akan berjumpa lagi dalam rancangan Sembang Bersama Pakar TVET. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.